Okey, salam sejahtera. Jom ke kelas sains. Saya ni Cikgu Syaimati. Okey, sekarang awak semua boleh rujuk buku teks muka surat 44 iaitu Piramid Makanan Malaysia. Okey, dalam Piramid Makanan Malaysia ada 4 aras. Aras 1, aras kedua, aras 3 dan aras 4. Okey, setiap aras tu ada mempunyai setiap kelas makanan dalam kuantiti yang tertentu. Contoh, aras 1 awak kena makan makanan yang secukupnya. Aras kedua pula makan banyak iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Aras 3 pula makan sederhana, ikan, ayam, daging, kekacang, susu dan produk tenusu. Aras keempat pula makan sedikit iaitu lemak, minyak, garam dan gula. Okey, cikgu nak tanya, adakah awak semua makan makanan yang seimbang? Okey, sekarang kita akan tengok apa itu makanan seimbang. Okey, makanan seimbang ialah makanan yang mengandungi semua kelas makanan dalam jumlah yang mencukupi. Kita dah belajar 7 kelas makanan kan? Itulah yang mereka dikatakan. Okey, lepas tu cikgu ada bagi kerja rumah pada sebelum cuti kan? Dalam buku aktiviti. Muka surat 31. Okey, dalam muka surat 31, jawab semua soalan di bawah. Okey, adakah makanan di atas seimbang? Okey, mereka bagi makanan yang sepingan dengan mengandungi nasi dan ayam goreng kan? Adakah ia makanan yang seimbang? Tidak. Okey, mereka tanya berikan alasan kamu sebab makanan tidak mengandungi semua jenis kelas makanan dalam jumlah yang mencukupi, sebab dalam makanan tu hanya mengandungi karbohidrat dengan protein dan lemak sahaja kan? Okey, soalan kedua, apakah kesan jika makanan ini diambil secara berterusan? Okey, dalam makanan itu tidak ada pelawas jadi ia akan mengalami sembelit. Lagi dia mengandungi ayam goreng kan? Ayam goreng mengandungi lemak yang banyak jadi ia akan mengalami kegemukan. Okey, mengapakah makanan ini boleh memberikan kesan di atas? Sebab makanan tidak mengandungi pelawas dan mengandungi lemak dalam ayam goreng. Okey, soalan ketiga pula, bagaimanakah kamu boleh menjadikan hidangan di atas seimbang? Jadi dalam makanan itu kita boleh tambahkan pelawas, vitamin dalam jumlah yang mencukupi ikut Piramid Makanan Malaysia. Okey, dalam buku teks muka surat 47 pula. Okey, tabiat makanan tu boleh membawa kesan. Jika dia makan makanan yang banyak lemak, dia akan membawa penyakit obesiti iaitu badan akan menjadi gemuk. Lepas tu tabiat makanan yang manis tu dia akan membawa sakit gigi ataupun merosakkan gigi. Lepas tu tabiat makanan yang tidak ambil makanan sayur dia akan boleh membawa penyakit sembelit. Okey, tentang ni cikgu dah bagi tugasan sebelum cuti iaitu dekat buku aktiviti muka surat 32. Okey, dalam muka surat 32 mereka tanya tulis kesan berdasarkan situasi di bawah. Okey, gambar pertama kita tengok. Tidak mahu makan sayur-sayuran dan buah-buahan jadi ia akan membawa penyakit sembelit. Gambar kedua pula suka makan makanan segera. Makanan segera membawa penyakit obesiti sebab badan dia akan jadi gemuk kan? Okey, gambar ketiga pula suka makan makanan manis. Jadi ia akan boleh merosakkan gigi. Okey, hari ni kita akan tengok proses pencernaan. Okey, tentang proses pencernaan boleh rujuk buku teks muka surat 50. Bahagian pertama adalah mulut, lepas tu dia akan pergi ke esophagus. Esophagus menghantarkan makanan kepada perut, perut akan hantar kepada usus, usus akan hantar kepada dubur. Inilah urutan makanan. Okey, dekat bahagian mulut, makanannya dihancurkan oleh lidah, gigi dan air liur. Lepas tu makanan akan pergi ke esophagus. Esophagus adalah laluan makanan ke perut. Dalam perut, makanan yang dihancurkan menjadi semakin kecil. Perut menghantarkan makanan kepada usus. Usus pula menyerap nutrien daripada makanan. Lepas tu makanan yang tidak tercerna itu dia akan menghantar kepada dubur.
inilah proses pencernaan. Jadi tugasan hari ini adalah buku aktiviti sains muka surat 31 dan 32. Yang kejut sebelum cuti itu, sila buat pembetulan sebab hari itu cikgu semak jawapan. Ramai tidak menjawab dengan tepat. Hari ini cikgu dah jelas sekali lagi. Jadi sila buat pembetulan dan tugasan hari ini adalah muka surat 33 dan 34. Setelah selesai, hantarkan tugasan anda dalam bentuk gambar dan melalui Google Classroom untuk cikgu semak. Itu sahaja. Terima kasih. Jika ada soalan, boleh hubungi cikgu.